Baik, keluarga Malaysia, sepastinya hari ini 31 Oktober 2022, maksudnya beberapa hari sahaja lagi untuk kita menantikan hari penamaan calon. Jadi bahang pilihan raya umum ke-15 ini semakin terasa, Syul. Ya, betul. Dan sepastinya kita menanti-nantikan apa antara parti penting khususnya dalam kita mengetengahkan aspirasi semua keluarga Malaysia dalam pilihan raya kali ini. Cumanya persoalannya kali ini, siapakah calon yang kita patut undi? Kerana kita dapat saksikan landscape bagi pilihan raya umum ke-15 ini sangat berbeza. Ada banyak faktor-faktor yang boleh menyumbang ke arah siapakah ciri-ciri calon yang kita patut pilih untuk kali ini. Jadi kita nak kupas sikit banyak berkaitan dengan topik ini. Seorang tamu di studio kami bawakan iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob selaku penganalisis politik dan pensyarakanan Jabatan Pentadbiran Awam Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Dr. Taufik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, Dr. Taufik. Ya. Sepastinya kita lihat dalam PRU ke-15 ini isu dan juga situasi yang sangat berbeza berbanding pilihan raya ke-14 untuk 4 tahun yang lalu. Jadi kalau kita boleh saksikan juga pertembungan parti-parti politik, 4 parti asas yang terbesar di semenanjung Malaysia pada ketika ini menggambarkan kerencaman parti politik yang bertanding. Jadi untuk persoalan awalnya lah, mungkin Dr. Taufik boleh kongsikan apa antara ciri-ciri calon yang diperlukan oleh rakyat pada ketika ini. Ya. Terima kasih kepada Munawar dan Syuhada. Saya sungguh teruja dengan perkembangan politik negara. Apatah lagi kita lihat kali pertama dalam sejarah politik ya, ada 4 gabungan parti politik yang agak besar. Dan ini menggambarkan bahawa demokrasi negara kita sangat baik dan bagi seluruh rakyat Malaysia sudah semestinya mereka tenanti-nanti siapakah calon-calonnya, ya, bagaimanakah manifestonya, apakah manifesto yang nak dibentangkan itu baik ataupun tidak kepada rakyat ataupun hanya sekadar janji manis. Dan sudah semestinya kalau kita nak memilih calon, kita kena letakkan kriteria-kriteria tertentu supaya calon yang kita pilih dalam PRU 15 itu calon yang memberi manfaat kepada rakyat, kepada negara dan kepada mata dunia juga melihat bahawa bagaimanakah untuk kita memiliki seorang pemimpin yang mampu untuk mengangkat Malaysia di seluruh dunia. Jadi ciri yang pertama yang saya nak ketengahkan iaitu mestilah muka baharu. Muka baharu itu tidak semestinya calon muda. Ya, muka baharu itu calon yang veteran pun yang tak pernah bertanding dalam pilihan raya, tetapi ada pengalaman, ada kesegaran, ada semangat yang besar untuk membangunkan negara. Jadi bagi saya yang penting iaitu bagaimana kita mengetengahkan 70-80% muka baru ini supaya negara kita munculkan wajah baru pemimpin yang mempunyai kesegaran politik dan mempunyai idea-idea yang berwawasan jauh supaya kita dapat menghasilkan dasar-dasar polisi yang baik untuk negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka untuk lihat bukan sahaja calon muka baru tetapi mereka yang cukup berpengalaman dalam politik. Tidak semestinya mereka perlu menjadi menteri, mereka perlu berkhidmat dalam parti politik memegang jawatan tertentu untuk tempoh yang lama, tetapi bagaimanakah mereka bercampur gaul dengan rakyat, memastikan kebajikan rakyat. Sebab itulah kita lihat beberapa parti politik yang telah umumkan calon-calon mereka. Calon-calon itu pernah terlibat dengan NGO, pernah terlibat dengan masyarakat, pernah terlibat dalam mana-mana badan profesional. Yang penting iaitu bagaimanakah hati dan jiwa mereka itu merasakan bahawa mereka itu merupakan anugerah Tuhan untuk berkhidmat kepada rakyat. Okey. Dan kita yang sudah dewasa ini tak ada masalah kita boleh menilai, kita dah dapat saksikan bagaimana profil ataupun portfolio setiap calon, sama ada calon lama ataupun muka baru, kita boleh membacanya. Tapi untuk anak-anak muda ni terutamanya, doktor, kita nak sentuh sikit, menyentuh sikit golongan ini. Mereka selama ini berada di bangku sekolah, fokusnya adalah pendidikan, mata pelajaran, peperiksaan dan sebagainya. Jadi apabila mereka keluar, tidak ada mata pelajaran yang khusus yang menceritakan tentang politik negara, isu semasa. Jadi bagaimana untuk kita memberikan info-info kepada anak-anak muda ini untuk memperkenalkan muka-muka baru ni kepada mereka supaya mereka memilih calon yang sesuai untuk kawasan-kawasan mereka? Sebab itulah saya berpandangan yang paling penting sekarang semua
pihak pemegang taruh ataupun kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena terlibat secara langsung untuk kita memperkenalkan parti-parti politik. Ya, saya puji dengan kaedah RTM dengan merancangkan ya program-program tentang pilihan raya demokrasi supaya kita dapat kenal parti-parti politik. Kerana kadang-kadang saya kesian lihat pengundi-pengundi yang baru kali pertama nak undi ataupun yang mereka berumur 18 tahun. Ya, kita turun ke lapangan, kita bertanya adakah mereka kenal dengan calon ataupun parti-parti politik. Tetapi yang ruginya mereka tidak tahu langsung parti politik manakah yang nak diundi, nak dipilih, adakah mereka itu ada pengalaman ataupun tidak tentang politik negara. Jadi bagi saya yang penting iaitu bagaimana kita ibu bapa ya, kemudiannya sebagai pemimpin masyarakat, sebagai ahli akademik, termasuklah media itu sendiri, kita berganding bahu dan kita memperkenalkan parti-parti politik, kita memperkasakan maklumat dan info tentang demokrasi supaya adik-adik kita, anak-anak kita di peringkat umur 18 yang baru kali pertama nak mengundi, mereka faham sejauh mana ya prestasi, pencapaian parti politik dan pemimpin-pemimpin. Maka saya lihat sebab itulah ya saya suka kalau pengundi-pengundi umur 18 ni bila pulang ke kampung ya dalam tempoh seminggu pulang daripada universiti, mereka pulang untuk mengundi, ibu bapa mainkan peranan penting. Ya, ibu di dapur sedang masak itu waktu tu ya, nasihatkan anak ya, undi siapa yang sesuai, bukan saja untuk tahun ini tetapi kita nak menerima berhadapan dengan pemimpin untuk tempoh 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ini untuk masa depan kita. Jadi pemimpin itu sebenarnya berasal daripada rumah itu sendiri. Kalau ibu sedang masak tu boleh nasihat, ayah juga boleh memainkan peranan yang sama. Kita bersama-sama memastikan bahawa anak-anak, adik-adik yang masih lagi belum cakna tentang maklumat politik dan demokrasi, inilah masanya kita bergandingan. Sudah pasti memilih pemimpin itu biar berpada. Dan sudah pastinya wakil rakyat yang akan dipilih ini akan membawa kemajuan dan juga pembangunan kepada denyut nadi masyarakat di luar sana. Jadi bagaimana Doktor melihat peranan parti-parti yang bertanding ini untuk melakukan saringan pemilihan calon secara ketat ini supaya calon yang dipertandingkan kelak ini merupakan calon yang berintegriti, yang tidak akan mendatangkan permasalahan ataupun isu di kemudian hari kelak, khususnya kalau kita lihat sebelum ini dalam PRU ke-14 ada terdapat beberapa isu berkenaan dengan pemalsuan akademik dan sebagainya, Doktor. Sebab itulah saya yakin sebenarnya kita kena mainkan peranan yang penting. Parti-parti politik itu kena buat saringan yang menyeluruh. Bukan sahaja aspek latar belakang akademik, tetapi adakah pernah terlibat atau terbabit dengan apa-apa kesalahan ya, ataupun masyarakat yang masyarakat tak suka dengan integriti, etika ataupun sikap pemimpin tu, jangan calonkan ya, kerana kesannya itu bukan pada parti politik tapi kesannya juga itu kepada bagaimana mereka nak berkhidmat kepada rakyat. Kalau kita susah nak dapat pemimpin pukul 2 pagi, kita nak telefon pun susah. Jadi bagaimana pemimpin nak berkhidmat kepada rakyat? Pemimpin ni mesti 24 jam berkhidmat kepada masyarakat. Ya, anak nak masuk universiti pun kita cari wakil rakyat. Ya, nak berkahwin pun duit tak cukup, cari wakil rakyat. Jadi wakil rakyat ni sebenarnya kena bertugas 24 jam. Kalau saya tak sanggup jadi wakil rakyat. Yang pertama duit tak ada. Yang kedua masanya. Yang ketiga kita nak bergaul dengan masyarakat tu, kita perlu lihat adakah kita mampu ataupun tidak. Ya, kalau kita tidak mampu, janganlah kita nak tawarkan diri kerana sebab kuasa, jawatan yang akhirnya rakyat menolak kita. Dan ini akan memberi keburukan kepada diri kita. Kita tak nampak sekarang tapi dalam masa yang akan datang akan lihatlah nanti. Okey, kita nak cakap berkenaan dengan calon ini. Apa pandangan Doktor sendiri apabila berkemungkinan nanti secara rasminya ada parti-parti yang mengumumkan calon-calon yang mungkin daripada golongan umpamanya selebriti, influencer, mereka yang sudah mempunyai orang kata base, dah ada pengikut-pengikutnya tersendiri bertanding di sesuatu kawasan parlimen dan sebagainya. Kredibiliti mereka ini sebagai seorang pemimpin pada pandangan Doktor sendiri? Peneraju utama parti politik perlu lihat semula adakah
apa matlamat sebenar untuk memilih calon-calon yang ada sokongan yang besar, influencer, artis? Adakah mereka itu sekadar hanya untuk kita tangkap muat dan menangkan parti? Ya, kita kena cari mereka yang ahli yang dalam bidang itu, ya, khususnya mereka yang ada jiwa pemimpin, barulah kita lantik atau calonkan sebagai calon. Kita risau di kemudian harinya ya, menang calon tersebut yang mungkin selebriti, ya, mungkin ada satu sokongan yang besar tapi bukan ahli dalam bidang sains politik atau bidang politik. Mereka meninggalkan kawasan, tak buat kerja, ya, tetapi yang menyusahkannya itu menyusahkan parti, menyusahkan rakyat, ya, rakyat nak cari wakil rakyat pun susah. Jadi bagi saya saringan itu pastikan, ya, bukan sekadar kita tangkap muat, tetapi kalau betul kita mahu, ya, selebriti ke calon-calon yang ada wibawa politik itu, mereka itu diberi peluang yang lebih lama dalam parti untuk berkhidmat, ya, berbanding dengan terus nanti janji calon, ini akan menyusahkan seluruh rakyat. Jadi Dr. Taufik, bagaimana pandangan Dr. Taufik melihat kepada pemilihan calon yang bertanding kelak? Bagaimana unsur ataupun elemen tempatan itu sangat penting untuk mengetengahkan calon, ataupun ada juga calon yang dikategorikan sebagai calon payung terjun di suatu kawasan. Jadi bagaimana sebenarnya calon yang mempunyai elemen tempatan ini mempunyai harapan, aspirasi yang lebih dekat kepada masyarakat? Saya beli rumah. Takkan saya nak benarkan orang lain masuklah rumah saya. Jadi analogi itu sedemikian. Sudah pasti saya beli rumah, saya mahu duduk di rumah tersebut, saya nak berkhidmat kepada rumah tersebut. Jadi saya pandang keadaan politik semasa hari ini, dia bergantung kepada populariti. Tak boleh. Ya, mestilah kita lihat kalau kita pilih pemimpin, ya, pemimpin itu dapat berkhidmat kepada seluruh kawasan berkenaan. Tahu selok-belok jalan kampung itu. Tahu selok-belok rumah A siapa, rumah B siapa, anak ni masuk universiti, anak ni pergi bekerja di mana. Itulah sebenarnya seorang pemimpin. Ya, tapi kita lihat ada dalam kalangan calon-calon pemimpin, ya, bertanding di utara tetapi setiap malam pulang ke Kuala Lumpur semata-mata untuk berehat di Kuala Lumpur, tapi kawasannya itu di utara. Tak boleh sedemikian. Ya, jadi inilah sebenarnya masa kepada seluruh pengundi melihat ciri-ciri calon yang cukup hebat, luar biasa, dapat berkhidmat kepada negara. Okey, bercakap berkenaan dengan calon yang sentiasa orang kata ada populariti, terutama dalam konteks di media sosial. Doktor, apabila ada sesetengah individu yang cuba mencalonkan partinya, cuba memperkenalkan calon-calonnya di media sosial, bagaimana pandangan Dr. Taufik sendiri berkenaan dengan situasi? Adakah ini adalah sesuatu metod ataupun cara yang begitu kukuh sekali untuk memperkenalkan calon-calon mereka, atau sebenarnya kita perlu juga memasukkan elemen-elemen yang terdahulu, konvensional, seperti memperkenalkan calon di kawasan itu sendiri? Kaedah tradisional itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, kerana bila kita turun ke lapangan, turun ke kawasan, sentuhan hati kepada rakyat itu sangat penting. Ya, kadang-kala kita lihat ada rakyat yang rumahnya terbakar, ya, kemudian banjir. Pemimpin tak perlu bawa barang banyak pun. Pemimpin hanya hadir sekurang-kurangnya dapat melegakan hati pengundi-pengundi. Dan sudah semestinya kaedah tradisional ini masih lagi berfungsi, berkesan. Dan bagi saya, jangan tinggalkan media sosial. Kerana kita lihat hari ini pengaruh TikTok, Twitter, Facebook. Ya, saya pun baru buat TikTok. Sebab apa? Saya lihat pengaruh itu besar untuk kita dedahkan maklumat dan pencerahan kepada masyarakat. Ya, dan saya yakin sebenarnya mana-mana parti politik yang berpandangan bahawa media sosial itu sangat penting dan dijadikan senjata utama kepada peperangan politik dalam pilihan raya umur ke-15, saya yakin mereka dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat, pemikiran pengundi. Maka jangan tinggalkan terus, kerana itu merupakan kepentingan yang paling utama. Kita beralih pada kaedah tradisional kepada kaedah yang sangat moden dan teknologi, kerana kita bergerak ke arah lebih hadapan. Dan kita lihat hari ini bukan sahaja pengundi muda, ya, atuk nenek kita di rumah pun dah pandai main media sosial. Jadi dengan video yang pendek dengan beberapa saat itu boleh mempengaruhi pemikiran mereka untuk keluar mengundi. Jadi inilah sebenarnya saya yakin demokrasi digital yang kita ada. Keseimbangan perlu ada, Doktor, untuk kita. Kalau dulu kita lihat perang bendera di lapangan, sekarang
ini strateginya cukup berubah. Kita lihat perang di media sosial sekarang ini, dia adaptasi kepada dunia digital. Jadi Doktor, dalam situasi semasa PRU ke-15 ini, kita lihat parti-parti yang ada pada ketika ini mengetengahkan muka-muka baharu. Namun ada juga suara-suara di luar sana yang menyatakan bahawa perbandingan antara calon yang berpengalaman ini dengan calon yang muda ini, generasi muda ini, dari aspek pengalaman itu bagaimana? Adakah mereka mampu untuk menggalas tanggungjawab mereka dan juga kredibilitinya di situ, Doktor? Sebab itulah calon-calon yang tak dicalonkan semula perlu lihat bahawa walaupun mereka tak dicalonkan, tapi mereka masih lagi ada tugas untuk membantu muka-muka baharu ini turun ke kawasan masing-masing, memperkenalkan calon-calon muka baharu ini, sekurang-kurangnya dapat meredakan kemarahan, mungkin kelegaan kepada pengundi-pengundi yang mahukan calon yang tak secalon tadi. Dan sudah semestinya saya yakin sebenarnya perlu ada satu saringan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di peringkat parti, melihat bahawa jangan terlalu muda. Jadi baru keluar universiti ataupun sekolah terus dipilih sebagai calon. Jadi bagi saya, bagaimana untuk kita belajar kaedah komunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat. Bagi saya sistem itu sudah cukup baik. Tetapi kita perlu lihat proses pembelajaran sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin. Ini tidak datang dalam kelas atau di mana-mana tempat. Mestilah dipelajari dengan secara terbuka. Kita berkhidmat di peringkat awal, terlibat dengan NGO terlebih dahulu, kemudiannya barulah kita masuk dalam politik. Jadi proses pembelajaran sebagai ahli politik itu ada. Jangan kita lihat ini sebagai satu wadah kepada kita untuk jadi calon payung terjun yang akhirnya rakyat terkesan. Itulah bahayanya. Tapi kadang-kadang anak muda ni mungkin mereka tidak nampak lagi akibat sekiranya mereka tersalah pilih ahli parlimen mereka sendiri. Jadi bagaimana untuk kita memberikan satu guideline yang khusus untuk anak muda ni supaya mereka boleh meneliti apakah antara ciri-ciri yang terbaik calon-calon yang sesuai untuk di kawasan-kawasan mereka ini? Yang pertama, saya suka untuk kita lihat bahawa jangan kita rendah-rendahkan anak muda. Walaupun kita katakan mereka boleh mengundi, tetapi pada waktu yang sama kita bagi masa kepada mereka untuk mereka belajar tentang politik. Dan yang kedua, kita boleh jadikan contoh-contoh pemimpin sebelum ini yang menggunakan ataupun manipulasi kedudukan politik. Misalnya, anak muda ni dah faham. Kita tak perlu lagi nak ajar terlalu keras kepada mereka. Mereka dah tengok video di YouTube. Inikah etika dan sikap sebagai pemimpin? Buat huru-hara di parlimen, di Dewan Rakyat, terpekik, terlolong. Itu sebenarnya tak sesuai. Jadi bagi saya, anak muda sekarang sudah terbuka dan melihat faktor media sosial itu sebagai peranan penting. Dan sudah semestinya, saya yakin sebenarnya, mereka sudah ada jawapan pemimpin mana yang mereka hendak pilih. Tetapi jangan kita sekat pemikiran mereka, kita bagi ruang seluas-luasnya supaya mereka dengan terbuka dan selesa memilih calon pemimpin yang layak, yang wibawa, karismatik untuk bercakap tentang politik dan memimpin mereka. Dan kita lihat sekarang ini menjelang pilihan raya umum ke-15 ini, Doktor, ramai calon-calon yang bakal bertanding yang sudah pun mula mengetengahkan isu-isu, manifesto, kempen-kempen yang dilaksanakan. Namun persoalannya di sini, adakah isu yang diketengahkan tersebut adalah isu sensasi semata-mata untuk menarik undi pengundi di luar sana, ataupun persoalan yang perlu kita fikirkan juga adalah adakah isu tersebut realistik untuk dilaksanakan? Bagaimana untuk kita membantu masyarakat ataupun pengundi di luar sana untuk membezakan antara kaca dan juga permata? Sebab itu saya suka labelkan sekarang musim raya. Sekarang kita tengok ahli-ahli politik dah turun ke kampung. Ada yang sebelum ni tak pernah turun ke kubur, dah turun ke dalam kubur. Yang tak pernah pergi bersalam ketika kenduri kendara, dah pergi potong bawang apa semua. Dah ramai dah macam tu. Jadi hati-hati ahli-ahli politik. Pengundi-pengundi sedang lihat mereka ini parti politik atau pemimpin bermusim ataupun tidak. Keadaan tersebut boleh dinilai dan kena pastikan bukan sahaja sikap tapi isu-isu utama, isu-isu tempatan, isu-isu nasional yang dekat dengan hati rakyat dan pengundi-pengundi. Contohnya kos sara hidup. Bagaimana untuk tangani kos sara hidup? Saya tak nampak lagi mana-mana pemimpin yang betul-betul berjiwa besar bercakap tentang kos sara hidup, ekonomi rakyat, nak bantu rakyat
sejauh mana. Sekarang kita lihat masing-masing tengah berlumba-lumba untuk namakan calon-calon. Tetapi tak ada yang begitu konsisten cakap tentang ekonomi negara, bagaimana nak bangunkan masyarakat tentang searah hidup. Inilah sebenarnya tugas parti-parti politik, pemimpin-pemimpin, tugas asal mereka. Bukan sekadar mencalonkan atau memukakan calon-calon, tetapi manifesto itu bagaimana. Ya, ataupun sekadar manifesto itu print, kemudiannya edar kepada seluruh rakyat. Tapi kesannya itu tidak menyeluruh. Inilah sebenarnya rakyat sedang memahati ya tindakan pemimpin, sikap-sikap pemimpin, isu-isu yang dibawa. Kalau isu itu tidak menyentuh hati dan perasaan mereka, saya risau. Ya, satu hari nanti PRU 15 itu 19 November, kesannya itu kepada pemimpin itu sendiri. Okey, bila kita cakap berkenaan persepsi untuk memilih calon ini, persepsi ini boleh berubah-ubah, Doktor. Mungkin dalam seminggu yang pertama sebelum penamaan calon secara rasmi ini, kita ada persepsi yang berbeza tentang parti, sesuatu parti dan sebagainya. Tapi apabila ianya sudah pun secara rasmi keluar nanti, kemudian ada tempoh berkempen dan sebagainya, berkemungkinan besar perkara ini akan berubah. Jadi ianya sangat subjektif untuk kita meletakkan sesuatu perkara tersebut. Jadi pada pandangan Doktor berkenaan situasi ini, bagaimana tempoh kempen itu begitu penting dan sangat krusial sekali untuk kita memastikan agar kepimpinan parti tersebut ataupun calon yang kita ingin bertanding itu perlu berkempen supaya dapat mengekalkan persepsi yang baik daripada orang ramai sehingga ke tempoh pilihan raya nanti. Sebab itulah sebelum terpilih sebagai wakil rakyat dalam PRU 15, mereka kena dilatih untuk berkhidmat 24 jam. Betulkan persepsi rakyat, bagaimana nak hegemoni pemikiran rakyat dan bagaimana untuk mempengaruhi persepsi rakyat. Sebab politik hari ini, politik persepsi. Jika melibatkan kesukaran untuk menentukan dan membentuk persepsi rakyat, pengundi, saya khawatir ya calon-calon ini sukar untuk mendapat atau memencerak ke arah mana kecenderungan pemilihan mereka. Jadi bagi saya yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita membentuk persepsi yang baik dalam kalangan rakyat dan pengundi. Jangan kita memburuk-burukkan calon, serang peribadi. Ini bagi saya kempen 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Kita kempen secara matang, ya, kita melihat sejauh manakah yang polisi dan dasar yang baik kepada negara. Kalau kita berterusan serang peribadi, ya, serang keluarga, saya tak nampak kita menuju ke arah politik yang matang. Jadi yang paling penting iaitu bagaimana yang mereka menggunakan tempoh masa yang telah diperuntukkan oleh SPR untuk berkempen, kempen dengan baik, ya, jangan serang peribadi dan pastikan kempen-kempen itu berdasarkan bagaimana untuk mengemukakan dasar polisi yang baik kepada negara. Bukan sahaja melalui ceramah. Sekarang ceramah dalam YouTube semua dah banyak. Bagaimana untuk kita inovasikan, yang jadi kreatif, ya, ceramah-ceramah tersebut membentuk satu persepsi yang baik, hasilkan video-video yang menarik, walaupun singkat tetapi video yang sekejap itu akhirnya dapat membantu mereka untuk dapat sokongan. Apa yang dinyatakan oleh doktor tadi selari dengan titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk kita semua parti-parti yang bertanding ini berkempen secara berhemah, sihat dan juga matang. Satu lagi perkara kita lupa sentuh, doktor, iaitu calon wanita. Bagaimana parti-parti ini perlu mengetengahkan calon wanita mungkin 30% dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Di negara kita, setakat yang sebelum pembubaran parlimen, kita hanya ada 33 ahli parlimen wanita sahaja. Tetapi di United Kingdom kita ada 225 ahli parlimen wanita. Mereka telah capai 35% lebih. Kita sekadar 40.9%. Jadi jauh lagi ya arah dan pergerakan kita untuk mencadangkan calon-calon wanita. Sebab itulah saya sukalah untuk mendengar satu pandangan ataupun ya kritikan-kritikan ataupun idea-idea yang menyatakan wanita ni tak layak, belum lagi sampai tahap. Kita lihat di universiti ramai profesor wanita. Kita lihat di mana-mana kawasan ya pemimpin di peringkat akar umbi pemimpin wanita. Menjelang pilihan raya nak undi wanita, nak sokongan daripada wanita. Tetapi nak letakkan calon kita banyak alasan. Tak boleh. Ya, kena pastikan bahawa suara wanita itu tambah lagi bilangan pengundi wanita peratusan lebih 50% dalam PRU 15 yang akan datang. Jangan kita perkecilkan wanita, kesannya itu besar. Kalau wanita tak bagi undi, malam tak boleh masak. Perut pun kelaparan. Okey, itulah secara ringkaslah mungkin sedikit harapan daripada doktor sendiri untuk diperkatakan kepada penonton kita pada pagi ini berkenaan topik tadi, calon-calon yang mereka patut pilih.
Saya sayangkan negara, saya teruja melihat PRU 15 yang akan datang. Jadi sebagai pengundi, marilah kita sama-sama kita membina sebuah negara kita yang hebat dan luar biasa ini. Kita lupakan persengketaan politik dan kita pilih pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membangunkan negara dan yang paling penting mengamankan politik dan kestabilan kerajaan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Taufik. Satu ucapan yang begitu ringkas sekali. Saya rasa ini sudah dicoret untuk TikTok, video TikTok. Saya bukan calon. Doktor tak tanding ya, Doktor? Saya tak tanding, confirm. Okey, tanggungjawab untuk jadi wakil rakyat itu penat, Doktor, 24 jam seperti yang Doktor nyatakan tadi. Jadi kita dah memberikan garapan kepada anda berkenaan calon yang mungkin anda pilih nanti, informasi-informasi penting apa antara calon-calon yang diperlukan, yang mempunyai credibility untuk menjadi seorang wakil rakyat. Ya, terima kasih Dr. Taufik semasa hari ini di studio. InsyaAllah penambahan calon ataupun pengundian nanti kita akan jumpa lagi sekali di studio Sama Pagi Malaysia untuk kita mendapatkan ialah